Selamat sejahtera. Saya akan membentangkan penggunaan kaedah lattice dalam pendarapan nombor 3 digit dengan 2 digit. Saya ialah Cikgu Eng Yen Mei dari SCKC Puchoi Kamunting Perak. Isu yang saya alami ialah matematik sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sukar dipahami dan membosankan. Dalam matematik, murid perlu menguasai kemahiran asas matematik yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Manakala pendarapan merupakan suatu proses penambahan secara berulang dan menurut Bambi 2009, operasi pendarapan merupakan salah satu operasi yang dianggap mencabar dan sukar dikuasai oleh murid. Kemahiran pendarapan yang melibatkan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit dianggap susah dan sukar untuk dikuasai. Antara kesilapan yang biasanya berlaku ialah semasa meletakkan nombor dalam bentuk lazim dan proses pengumpulan semula. Melalui pemerhatian saya, menurut dokumen standard kurikulum dan pentaksiran oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum 2018, murid tahun 4 perlu menguasai kemahiran menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebarang nombor hingga 5 digit dengan nombor hingga 2 digit, 100, 1000, hasil darabnya sehingga 100,000. Murid saya boleh mendarab sebarang nombor dengan nombor 1 digit, tetapi mengalami masalah untuk mendarab sebarang nombor dengan nombor 2 digit. Okey. Slide ini menunjukkan contoh kegagalan murid menjawab soalan pendarapan. Biasanya kesilapan akan berlaku pada baris kedua. Ini pula menunjukkan kesilapan murid dalam pendarapan 3 digit dengan 2 digit. Kesilapan juga berlaku pada baris kedua. Pendarapan dengan cara itu ialah satu pendarapan dalam bentuk lazim. Bentuk ini ialah bentuk menegak dan panjang. Murid perlu mengetahui sifir dan melakukan penambahan selepas pendarapan. Murid mudah keliru dan melakukan kesuaian. Kebanyakan murid tidak dapat menjawab dengan betul dan berasa kecewa kerana menganggap mendarab ialah satu kemahiran yang sukar dikuasai. Jadi, saya telah menggunakan teknik persampelan bertujuan untuk mencari kumpulan sasaran saya. Saya akan mencari murid tahun 4 yang sudah menguasai kemahiran menambah tetapi lemah dalam pendarapan sahaja. 5 orang murid telah dipilih berdasarkan latihan menjawab soalan pendarapan di dalam kelas. Antaranya terdiri daripada 3 orang murid berpencapaian sederhana dan 2 orang murid berprestasi lemah. 5 orang murid ini terdiri daripada murid kaum Cina, Murut dan Melayu. Saya merancang untuk mencapai objektif, membantu murid tahun 4 untuk menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebarang nombor hingga 3 digit dengan nombor 2 digit melalui kaedah lattice. Instrumen yang akan digunakan ialah lembaran kerja dan akan dinilai menggunakan pendekatan masterik serta pemerhatian. Metodologi saya ialah kajian ini ialah satu kajian tindakan yang akan dilaksanakan berdasarkan model Stephen Chemist 1983. Model ini terdiri daripada 4 langkah utama iaitu merancang, bertindak, memerhati dan merefleks sebagai satu kitaran yang lengkap dan akan dilaksanakan sebanyak 2 kitaran. Tindakan yang akan diambil ialah saya akan menggunakan 4 langkah utama dalam model Stephen Chemist. Dalam kitaran pertama, kaedah lattice akan diperkenalkan. Peta kaedah lattice akan disediakan supaya tidak membazirkan masa murid untuk melukiskan peta itu. Kaedah lattice diperkenalkan dengan bimbingan guru melalui beberapa contoh soalan pendarapan dalam matematik. Kaedah lattice juga dikenali sebagai kaedah kekisi ataupun gelosia. Ini telah diperkenalkan dan digunakan di Parsi dan India. Kaedah lattice merupakan satu kaedah pendarapan untuk mendarab 2 nombor. Kaedah ini juga diperkenalkan dalam silibus matematik sebagai salah satu alternatif kepada kaedah tradisional iaitu kaedah pendarapan bentuk lazim. Hasil darab akan ditulis dalam bentuk kekisi dan didapati bahawa kaedah lattice lebih mudah dan berpotensi dalam menyelesaikan masalah mendarab secara berkesan. Okey, contoh penggunaan kaedah lattice. Saya akan menggunakan 684 darab 15 sebagai contoh. Mula-mula tuliskan nombor 684 darab 15 seperti yang ditunjukkan. Kemudian kita akan melakukan pendarapan baris ini dengan nombor 1. Okey. Contohnya 6 darab 1 akan dapat 6. Jadi 6 akan ditulis dalam sa dan
Pu akan ditulis sebagai sifar. Jadi, sifar 6 akan ditulis dalam petak ini. Sifar 6, 8 darab 1, 0, sifar 8, 4 darab 1, sifar 4. Kemudian baris kedua. Okey, selepas itu, kita akan melakukan penambahan secara condong, ikut kecondongan yang garisan yang telah ada. Okey, sini 0 dapat sifar. Kemudian penambahan condong 4 tambah 2 tambah sifar akan dapat 6. Sifar tambah 4 tambah 8 tambah sifar akan dapat 12. Jadi 2 tulis sini dan 1 masuk ke dalam petak atas. 1 tambah sifar tambah 6 tambah 3 dapat 10. Masuk lagi 1. 1 tambah sifar 1. Jadi kita akan baca jawapan dengan arah ini. 1 sifar 2 6 sifar. Okey. Jadi jawapannya ialah 10,260. Okey, kebaikan penggunaan kaedah lattice ialah pembinaan kekisi yang mudah dan kemas teratur, pengasingan operasi darab dan tambah yang jelas dan tidak mengelirukan. Pendarapan dilakukan dengan lebih sistematik dan mudah dipahami. Proses pengumpulan semula tidak mengelirukan. Kesalahan pengiraan dapat dikurangkan kerana penggunaan petak memisahkan operasi darab dan tambah. Pemerhatian semula saya, penguasaan pendarapan telah dinilai melalui lembaran kerja dan pemerhatian. Analisis lembaran kerja akan menggunakan konsep pendekatan mastery, iaitu menguasai sekurang-kurangnya 80% aras mastery. Lembaran kerja adalah bertujuan untuk menguji penguasaan responden terhadap penggunaan kaedah lattice selepas pendedahan kaedah itu. Okey, mari kita lihat analisis lembaran kerja yang telah dibuat oleh 5 orang responden. Dalam kitaran pertama, analisis dapatannya adalah membanggakan kerana ini telah dibimbing oleh guru. Daripada 5 soalan, kebanyakannya dapat menjawab dengan betul. Dan lembaran kerja kedua, ini adalah tanpa bimbingan guru dan dapat dilihat bahawa responden 3 dan 4 masih lagi mengalami masalah. Jadi, 2 responden ini diteruskan ke dalam kitaran kedua dan mendapati bahawa mereka telah berjaya menguasai pendarapan menggunakan kaedah lattice. Okey, kesilapan sipil dalam soalan pendarapan dapat dikesan dalam kitaran pertama. Okey, 3 darab 5 dia dapat 9. 2 darab 7 dia dapat 10. Jadi ini telah dikesan sebagai murid tidak menguasai sipil. Jadi dalam kitaran 2, saya membenarkan murid merujuk kepada jadual sipil supaya murid bukannya tidak tahu mendarab. Ia adalah kecuaian sendiri kerana tidak dapat menguasai sipil. Okey, ini adalah contoh penyelesaian daripada responden yang ketiga dalam kitaran kedua. Didapati bahawa dia telah menguasai pendarapan. Ini pula hasil penyelesaian responden 4 dalam kitaran kedua. Juga menunjukkan bahawa dia telah menguasai pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Okey, maka objektif kajian saya tercapai. Semua responden telah berjaya menguasai pendarapan melalui kaedah lattice. Dapatan kajian ini juga disokong oleh kajian Khoo dan Lim 2018. Refleksi semula saya ialah penggunaan kaedah lattice telah menunjukkan kesan yang positif. Kaedah ini telah disukai oleh murid dan mereka berasa yakin. Kaedah lattice dapat mengelakkan bentuk lazim yang panjang, lebih mudah dan berpotensi dalam menyelesaikan masalah pendarapan secara berkesan. Dan murid dapat menderap nombor 3 digit dengan 2 digit dengan lebih baik dan cepat. Cadangan lanjutan saya ialah, kaedah lattice boleh digunakan untuk nombor yang lebih besar, 5 digit dengan 3 digit. Contohnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam slide. Sekian, terima kasih.